أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Thumma amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK Surau, Muslimin Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bersyukur kepada Allah. Tadi kita mulai, kemudian sahur, kemudian sembahyang subuh, kemudian kita dengar kuliah subuh itu dengan rahmati Allah. Jadi kuliah subuh ni sebagai penentu dengan rahmati Allah ni, kita kuat ke tak kuat ni. Sebab kuliah subuh ni lah aircon lagi, ngantuk lagi, dengan rahmati Allah. Lebih-lebih lagi orang moci tu dia duduk dekat batu bersedia tu kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita cerita berkenaan dengan serba sikit lah tuan-tuan rahmati Allah, berkenaan dengan Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, kita kena bersyukur ramai lagi yang doa nak sampai dalam bulan Ramadan. Ramai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Daripada bulan Rajab lagi dia doa dah, ya Allah, sampailah kami dalam bulan Ramadan ya Allah, sampailah kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban lagi dia doa dah tuan-tuan rahmati Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi mati dia dalam bulan Rajab sebab tercekik duduk tuan-tuan rahmati Allah. Ada yang Allah Ta'ala bagi mati dia dalam bulan Sya'ban sebab tercekik tulang lembu tuan-tuan rahmati Allah. Kita Allah Ta'ala bagi lagi masih boleh hidup sehinggalah pada pagi ini. Ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Lepas tu ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, bila kita dah hidup pada pagi ini, apa yang kita kena buat? Kita hidup dalam bulan Ramadan, kemudian hidup pula di dalam hari nuzul Quran. Apa yang kita kena buat dengan rahmati Allah? Hidup ni dia bukan sekadar hidup. Kalau sekadar hidup, lembu hidup, monyet hidup, kucing hidup, biawak hidup, ular tedung-tedung hidup dengan rahmati Allah. Tapi jelas Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jin dengan manusia melainkan mengabdikan kepada Allah. Dia tak sebut wa ma khalaqtul jinna wal, dia tak sebut dan dah aku jadikan jin dan juga manusia dan juga binatang. Ada dengan rahmat Allah. Disebut dua, manusia dan manusia dan juga jin disebut dua. Kerana jin ada juga yang ibadat, manusia tentu ada juga yang ibadat, ada yang tidak. Tapi kalau kita hidup sekadar hidup, lalu bulan Ramadan sekadar lalu, sama dengan binatang kita dengan rahmat Allah. Binatang mana baca Quran, kita tak juga, binatang juga kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ini disebut dalam hadis, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi kata, bacalah Quran, Quran akan datang, Quran itu datang memberi syafaat, memberi pertolongan kepada mereka yang membaca Quran. Quran ini mukjizat dengan rahmat Allah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah ke Madinah, maka duduk di dalam gua apa? Dengan rahmat Allah, gua Tukhama. Gua apa? Gua Sur. Maka Sayyidina Abu Bakar kena gigit dengan binatang yang berbisa. Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah dengan rahmati Allah. Maka takdir Allah Ta'ala sembuh. Asbab daripada ayat Quran tu tadi. Orang yang kena masuk hantu baca ayat Quran, niat kerana Allah Ta'ala, hembur dekat muka dia, dengan rahmati Allah, sembuh dengan rahmati Allah. Dia tak khabar, dia tak sedar, sembuh. Macam tuan-tuan, ibu-ibu tengok, kiri kanan kita ada yang tidur,
baca kat telinga dia ayat Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kat telinga dia, tuan-tuan rahmati Allah. Dia sedar tu. Kenapa? Inilah Quran, tuan-tuan rahmati Allah. Mukjizat. Mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, Nabi tak sebut iqra'u TikTok, tak ada dengan rahmati Allah. Iqra'u WhatsApp, iqra'u Facebook, tak ada dengan rahmati Allah. Yang Nabi sebut apa? Iqra'u Quran, bacalah Quran. Tak sebut banyak mana, tak sebut, tapi baca. Istiqamah. Apa makna istiqamah? Berterusan. Kalau dalam bahasa Kelantan, istiqamah ni konsisten, tuan-tuan. Itu bahasa Kelantan dia. Kenapa, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana disebut dalam satu hadis, hadis riwayat Muslim. Seorang dia berjumpa dengan Rasulullah. Hei Rasulullah, muwayaklah ke aku. Yang mana kalau muwayak ni, aku tak perlu penjelasan je, muwayaklah. Jadi Rasulullah SAW kata, yang pertama kamu beriman kepada Allah, yang kedua kamu istiqamah. Istiqamah. Dan huraian daripada ulama, beriman, begitu juga beramal ibadah, kemudian istiqamah dengan rahmat Allah. Tanah celam-celup, banyak yang bercelam dengan rahmat Allah. Tanah. Saya pergi ceramah di satu tempat residensi macam ini lah, lebih kurang lah. Ni, dia punya surau dalam apa? Dalam apa ya? Kondo. Dalam kondo ni, tuan-tuan rahmati Allah. Saya pergi tazkirah malam yang keempat. Saya pergi. Saya cakap dengan AJK, apa ni tarawih malam pertama ramai. Ramai Ustaz. Kami kena bentang kapek dekat luar ni penuh. Full house, dia kata. Malam pertama. Malam kedua pun kami bentang kapek kat luar, separuh orang kat luar. Malam ketiga kami bentang juga kapek saja, orang tak ada dah. Ni dia bagi tak istiqamah. Tak nak macam ni. Tuan-tuan rahmati Allah. Begitu juga dengan Quran, tak nak macam itu. Satu hari pertama semangat Quran, satu juzu. Hari kedua, 2 juzu. Hari ketiga, separuh juzu. Hari keempat, satu muka surat. Hari kelima, langsung senyap sunyi sepi. Tak nak macam ini. Sama juga dengan tarawih. Hari pertama tu bila pegang mikrofon, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa jami'ina wa tukrina wa maulana Muhammad makmum sallallahu alaihi wasallam. Mati dah budak ya. Overpitching. Overpitching. Ini. Okey dah. Okey. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu minggu pertama. Minggu kedua, terbilang Allahumma salli ala, ini pitching bawah sikit. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina. Imam pun kata terbilang. Kalau terbilang tak sihat, terbilang tak payah datang, dalam hati terbilang, Yahoo, nak pergi expo. Benar-benar Allah. Terbilang saja dia buat sakit, dia nak balik rumah. Dah nak pergi expo, bini ajak. Benar-benar Allah. Tapi dia fikir, macam mana aku nak tak datang, nanti orang pilih aku. Aduh, macam mana? Apa batuk? Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina. Banyak batuk daripada selawat. Benar-benar makmum pun sambut sallallahu wasallam alaihi. Makmum yang belakang sekali, sallallahu wasallam, aku nak balik. Tak ada apa dah. Pada dulu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila saya nak bagi tahu istiqamah, Quran ni dia tak wajib baca satu hari satu juzuk, tak wajib. Tapi biarlah kita baca sikit, satu hari, satu hari, satu muka surat. Yang penting istiqamah. Tiap-tiap hari baca. Tuan-tuan rahmati Allah. Bila kita tanya tuan-tuan rahmati Allah, orang yang tak baca Quran sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada masa. Sibuk dengan cucu, sibuk dengan anak, sibuk dengan suami, sibuk dengan isteri. Makcik-makcik, bila kata makcik tak baca Quran, sibuk dengan anak dah besar. Nenek tak baca Quran, sibuk dengan cucu. Cucu pula dalam rahmat Allah. Cucu pula. Lepas tu tuan rahmat Allah, cucu dah besar, tak ngaji lagi Quran, sibuk dengan cicit. Cicit pula. Akhir sekali tuan-tuan dia mati tak sempat baca Quran.
Ibu-ibu ayah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tak ada masa satu hari satu juzuk, satu hari separuh juzuk, tak ada masa satu hari separuh juzuk, satu hari satu muka surat, tak ada masa satu hari muka surat, satu hari satu ayat, cukup lah. Satu hari satu ayat boleh tak tuan-tuan rahmat Allah? Ibu-ibu boleh tak ibu-ibu? Buka mata sikit tu ibu-ibu ya? Boleh ke tidak tuan-tuan rahmat Allah? Tak boleh, kena masa juga. Satu hari 3 huruf cukup. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Pergi kerja dengan rahmat Allah. Dah tak ada masa. Satu hari 3 huruf boleh. Tak boleh juga. Sibuk leli. Satu hari 2 huruf. Hamim. Sadaqallahul Azim. Pergi kerja dengan rahmat Allah. Satu hari 2 huruf boleh. Tak boleh juga. Tak ada masuk. Pagi hantar cucu, tengah hari ambil cucu, petang mandikan cucu, tengah malam tidurkan cucu. Tak ada masuk. Satu hari satu huruf. Nun. Sadaqallahul Azim. Sudah. Satu hari satu huruf ada masuk. Tak ada juga. Tak ada arah lah. Ambil kain putih, pekuk atas muka, ikat kaki, ikat tangan, naik tingkat 18, terjun dengan Raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tak ada arah, tuan-tuan hidup tak nak buat ibadah. Baca Quran malam, semayang malam, apa lagi? Zikir malam. Yang rajin tidur dengan Raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi puasa tuan-tuan rahmat Allah. Lepas balik subuh ni tidur apa dengan maghrib. Bangun pukul 7, Allahu Akbar. Zaman ni betul-betul masa dia singkat kan. Aduh, dia tak khabar dia tidur pukul petang. Allahu Akbar dengan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ibu-ibu ayah-ayah rahmati Allah, bila kita cerita jauh lagi mukjizat Quran, kita cerita lagi tentang ahli Quran, macam mana kita nak cerita jauh lagi sedangkan kita tak pandai baca Quran? Ibu-ibu, saya sendiri mengajarlah makcik-makcik baca Quran, pakcik-pakcik baca Quran. Saya ajar dengan rahmati Allah. Bukan senang kita nak ajar pakcik-makcik baca Quran. Lebih-lebih lagi pakcik tu saham trouble dengan rahmati Allah. Ada seorang yang belajar dengan saya umur dia 84 tahun dengan rahmati Allah. Saya kata pakcik, ini huruf apa? Sa. Dia pun sebut ba. Sa, ba. Sa, ba. Dia pegang dengan rahmati Allah. Sa, ba. Sa. Sa. Saya kena sabar dengan rahmati Allah. Bulan Ramadan ni tuan-tuan saya cuti sebulan mengajar Quran dengan rahmati Allah. Sebab apa? Saya takut saya tulis sabar dengan rahmati Allah. Dah mati pakcik. Jadi ibu-ibu ayah-ayah rahmati Allah tak apa. Bukan ukuran tuan-tuan rahmati Allah. Bukan ukuran kita ni umur 60 ke 70 ke 80 ke 90 ke. Yang penting kita nak belajar. Saya duduk di pondok, seorang duduk di pondok tuan-tuan, makcik-makcik ramai, pakcik-pakcik tak ramai. Sebab apa? Sebab orang laki-laki cepat mati berbanding orang perempuan, tuan-tuan rahmati Allah. Kenapa orang laki-laki cepat mati? Tuan-tuan tengok dekat Google, faktanya macam gitu. Kenapa? Ni, orang laki-laki kan, kalau umur dia 30, kepala botak dah tuan-tuan rahmati Allah. Botak tengah. Ni kiri kanan ada rambut. Buka kopiah nak botak tengah, tuan-tuan rahmati Allah. Tak percaya suruh abang tu buka rambut. Sebab apa botak ustaz? Kanan fikir sewa kereta, sewa rumah, paper anak, paper ini, dah emak bini, macam-macam tuan-tuan rahmati Allah. Baju raya, seluar raya, seluar dalam raya, aduh tuan-tuan rahmati Allah. Spek mata raya, palsu apa, gigi palsu raya, macam-macam tuan-tuan. Akhirnya mati suami tuan-tuan rahmati Allah. Saya jumpa dengan makcik duduk di pondok tuan-tuan rahmati Allah, umur 80. Makcik punya isteri, suami berapa orang? Suami makcik 3 orang. 3 orang suami dia, tuan-tuan rahmati Allah. Mana suami makcik habis? Mati lako kata.
Kahwin yang pertama, mati. Kahwin yang kedua, mati. Kahwin yang ketiga, mati. Moji, tak mati-mati. Tu orang perempuan panjang umur tu dan rahmati Allah. Kita kalau lelaki jangan cakap kahwin nombor 2, hak nombor 1 ni pun berasa nak mati dah tu dan rahmati Allah. Berasa nak mati dah tu tuan. Ni abang, hujung bulan ni beli cimah boleh bang? Murah je bang, 350. Ni awal bulan tu dengan rahmati Allah, sebut tak kena kita ni suami dengan abang, lain kali ambil kain plekat tu abang, kalau boleh bang, letak terus dalam mesin basuh abang. Kalau boleh bang, basuh terus lah abang. Abang ni pegang mangkuk ni abang, kalau boleh abang angkat lah abang. Sebut tak kena. Tapi hujung bulan abang gaji masuk. Jadi ibu-ibu ayah-ayah rahmati Allah, saya duduk di pondok dengan rahmati Allah. Saya ajar mocik-mocik. Hak paling muda sekali, nisbah kita kat luar ni macam anak dara lah. Paling muda sekali duduk di pondok 60 tahun. Paling muda aja. Paling tua 120 tahun dengan rahmati Allah. Zaman Jepun tu dia dah kahwin dah dengan rahmati Allah SWT. Ni tua dengan rahmati Allah. Saya ajar makcik tu baca Quran dengan rahmati Allah. Makcik baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dia punya teranum je tu. Saya pun kata makcik, kita ni ngaji Quran tak boleh curi nafas. Ikut hamba, nafas hamba, bukan nafas demo. Dah dengan rahmati Allah. Dia memang macam itu tuan-tuan. Lagi tua, dia lagi perangai macam budak-budak. Apa? Macam mana? Sabar. Saya jadi imam tuan-tuan di satu surau. Takbir, Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surah dengan rahmati Allah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Nak rukuk dah, makcik tu bergaduh lagi. Tutup kipas, rukuk. Demo tu kipas, demo belakang. Bergaduh lagi dengan rahmati Allah. Kita tengah sembahyang. Ya memang bukan betul tu. Sebab tu kita kena sabar. Saya dengan rahmati Allah, saya ni ramai kawan-kawan saya semua orang tua-tua. Walaupun umur saya ni 18 tahun dengan rahmati Allah, tapi kawan saya yang rapat semua orang tua-tua. Saya duduk di Johor tuan-tuan. Saya asal Johor, duduk Perak, belajar Kelantan. Bini pertama orang Besut, bini kedua belum tahu lagi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau saya balik ke Johor, kawan yang saya pergi rumah dia umur berapa? 65 tahun dengan rahmati Allah. Itu kawan rapat saya. Saya balik, saya lepak dengan dia kadang-kadang pukul 11 malam. Siapa dia 65 tahun? Tok Imam Masjid Hajar Masnah. Dia Tok Imam Masjid dengan rahmati Allah. Dia Tok Bila 20 tahun. Tok Imam lebih kurang 5 tahun tuan-tuan. Naik pangkat jadi Tok Imam. Saya balik, saya lepak dengan dia umur 65 tahun dengan rahmati Allah. Tu kawan saya. Kalau saya duduk di Selangor Kajang ni, kawan rapat saya pokcik umur 70 tahun dengan rahmati Allah. Ni 70 tahun. Saya tak ada orang muda-muda ni tuan-tuan. Kalau saya balik di Kelantan, nama dia Mak Haji, umur dia 76 tahun. Tu rapat dengan saya. Saya kata, Mak Haji, Mak Haji, Mak Haji. Saya ketuk pondok dia. Kamu nak capok dengan rahmati Allah. Jom Mak Haji, kita pergi makan nasi Mak Haji. Mana? Alah nu kena adik Mak Haji tu. Pergi. Tak. Dia bakar. Oh tu jalan. Macam nak berjoget dengan rahmati Allah dalam jalan. Nak boleh naik kereta dengan rahmati Allah. Iya. Ni saya ni tuan-tuan, ibu-ibu tak kenal lagi perangai saya ni. Kalau ibu-ibu kenal saya ni, ibu-ibu pegang kaki saya. Ustaz, jangan balik Ustaz. Dengan rahmati Allah. Ya memang. Ada satu cerita, ibu ni cerita betul ni. Saya jadi imam di satu surau. Masa tu umur saya 17 tahun. Makcik tu umur 75 tahun. Dia kata dengan saya, nama saya Ramadan. Ramadan, dia kata. Ramadan. Demo mari serang naik kapal. Saya pun kata, saya datang surau ni jalan kaki ya, tak ada motor. Demo nak motor dah. No. Makcik nak bagi. Nak bagi. No, siapa dia tak say. Tapi ada satu syarat pula.
Ada syarat ni yang risau ni tuan-tuan rahmati Allah. Syarat dia gapo wajib? Syarat dia mudah je. Gapo? Mudah je. Gapo? Nikah dengan wajib. Nikah dengan wajib tuan-tuan rahmati Allah. Umur saya 17 tahun, dia 75 tahun tuan-tuan rahmati Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau saya kahwin dengan dia, hari-hari kena pergi hospital, cek darah tinggi macam mana, gapo bingit. Allah Akbar, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesempatan ni kita belajar Quran. Kenapa saya kata macam itu? Dalam dunia ni tuan-tuan, jangan cakap adik-beradik, jangan cakap kawan-kawan, mereka ni tak boleh bantu kita waktu kita susah. Tak boleh. Waktu kita senang, ramai orang nak berkawan dengan kita. Siapa kata? DJ Dave kata. Kenal DJ Dave? Muzik. Penyanyi lah, kenal. Kenal apa ni, Mujahid, kenal Mujahid. Bukan mantan menteri dulu kan? Ni, tuan-tuan rahmati Allah, apa kata DJ Dave? Waktu ku senang, ramai kawan-kawan. Apa kata tuan-tuan rahmati Allah? Waktu senang ramai kawan-kawan, tapi bila ku susah mereka menjauh. Jauh sungguh. WhatsApp pun dia berutik saja. Hak lebih berat dia blok je kita, tuan-tuan rahmati Allah. Berat lagi dia remove kita daripada grup, tuan-tuan rahmati Allah. Tengah susah siapa nak bantu kita? Adik-beradik pun tak mengaku. Saleh, itu tidak abang awak ke susah minta sedekah tepi jalan tu? Jawab, saya anak tunggal. Aduh, waktu kita susah, tuan-tuan rahmati Allah. Seperti ibu-ibu, ayah-ayah kalau perasan, kalau kita senang hari ni, tengok orang-orang yang senang sekarang. Hak naik kereta Mercedes, naik kereta Belpayo, duit banyak, tengok kiri kanan dia, ramai kawan-kawan, tuan-tuan rahmati Allah. Dalam telefon dia macam-macam grup. Grup motor besar, grup rumah besar, grup bini besar, macam-macam, tuan-tuan rahmati Allah. Semua orang nak berkawan dengan dia. Tapi kalau dia tak ada duit, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang bawa masuk dalam grup, orang lain pula remove dia, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tak ada duit. Sebab tu ibu-ibu, ayah yang rahmati Allah, dalam dunia ni tuan-tuan rahmati Allah, kita ni duduk dalam dunia tuan-tuan, esok-esok bila kita mati, anak, bini, suami kita tak boleh bantu kita, tak boleh. Dan hari ni bini kita sayang kita pun sebab dua perkara. Tahu tak puji dua perkara? Tadi saya sebut dah satu. Yang pertama, bini kita sayang kepada kita sebab kita ni hidup lagi, tuan-tuan rahmati Allah. Lepas tu dia sayang. Yang kedua, sebab hujung bulan dapat gaji, lepas tu dia sayang. Kalau kita mati, tuan-tuan rahmati Allah, tak sayang dah. Sayang dah. Hari pertama menangis-nangis, mati dah, Abang Ilyas mati dah. Menangis, tuan-tuan rahmati Allah, mati dah Abang Ilyas. Tak ada dah lelaki yang soleh macam Abang Ilyas ni. Tak ada dah. Cukup 5 bulan, jumpa dengan Ustaz Ramadan. Ustaz, macam mana pendapat Ustaz kalau saya nak kahwin seorang lelaki? Adalah lelaki-lelaki ni minat kat saya. Tak ingat dah Abang Ilyas dalam buku, tuan-tuan. Tu cerita dia, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau dia bini tu imam, tuan-tuan rahmati Allah. Tadi pengusi ni tu imam lah pula dia. Kalau dia bini tu imam mati, cukup 4 bulan 10 hari, bini tu imam kahwin dengan orang lain pula. Siapa dia? Tok Bila pula, tuan-tuan rahmati Allah. Dia kahwin dengan Tok Bila. Kahwin 2 tahun dengan Tok Bila pula mati, tuan-tuan rahmati Allah. Cukup 4 bulan 10 hari, dia kahwin pula dengan Tok Siap, tuan-tuan rahmati Allah. Kahwin 2-3 hari, 2-3 tahun dengan Tok Bila, Tok Siap pula mati, tuan-tuan rahmati Allah. Dia kahwin pula dengan lelaki-lelaki lain. Habis AJK surau semua jadi suami dia lelaki. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena ingat Nabi kata apa? Bila kita pergi ke kubur, 3 perkara ikut: ibadat, amalan kita, harta kita, keluarga kita, tuan-tuan rahmati Allah. Satu yang akan ikut, 2 balik. Mana? Harta kita, Velfire kita, Mercedes kita, kereta kita, Honda kita, BMW kita balik. Bini, anak kita balik.
Anak kita hari pertama menangis-nangis, teriak-riak, ayah mati. Satu hari satu malam menangis. Hari kedua ayah mati, separuh hari menangis. Lepas Zuhur berhenti. Hari ketiga menangis nak berhenti. Hari keempat jumpa di Sogo, habis duit ayah dalam rahmat Allah. Tak ingat dah ayah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam rahmat Allah jelas dalam Quran Allah Taala bagi tahu apa? Yauma yafirru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirru, hari yang mana semua berlari-lari belaka dalam rahmat Allah. Berlari-lari nak selamatkan diri masing-masing. Bini tengok isteri, bini tengok suami jatuh, bini lari. Suami tengok isteri jatuh, tersembam, tersungkur, suami lari. Mak tengok anak, mak lari. Anak tengok mak, anak lari. Mak dia, anak dia panggil mak, mami, mami, help me. Mati Allah. Mak dia kata, no way. Mak dia lari dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia panggil daddy, daddy. Daddy pun kata no way. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dah dalam rahmati Allah? Ibu-ibu ayah yang rahmati Allah, yang boleh membantu kita belajar Quran yang kita baca. Tak ada guru, cari guru. Minta dengan Tok Imam, Tok Imam, saya nak belajar Quran dengan Tok Imam. Pegang kaki Tok Imam, jangan bagi keluar surau ni tuan-tuan rahmati Allah. Tok Imam kata saya sibuk, tak ada masa. Tuan-tuan tarik kain Tok Imam, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya bersungguh-sungguh nak belajar Quran dengan Tok Imam. Saya malu nak belajar. Kalau malu nak belajar dengan Tok Imam, Tok Bilal, belajar dengan suami kita. Suami saya tak pandai juga. Cari menantu yang pandai baca Quran, ibu-ibu sekalian. Ni kadang-kadang cari menantu pun macam kita juga hantu. Imam Ghazali kata haram hukum dia cari menantu yang tak solat dengan rahmat Allah. Kalau tak pandai baca Quran, nak solat macam mana? Nak solat macam mana ibu-ibu sekalian? Sebab kadang-kadang kita hari ni, kita tak ukur solat, tak ukur menantu ni baca Quran pandai ke tak. Yang kita ukur, demo ada kereta, ada kereta kapur, sagar bini anak saya rasa ada dah orang lain. Tapi tengok daripada jauh, tuan-tuan rahmati Allah, bersinar-sinar lambang BMW. Baru assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Saya terima. Bila awak nak nikah saya? Baru bagi salam, tuan-tuan rahmati Allah. Confirm tu, tuan-tuan rahmati Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah. Sebab tu saya kata carilah menantu yang boleh baca Quran. Kita boleh belajar dengan menantu kita. Tapi sayang menantu hari ni banyak yang hantu, Pontianak, Sinawolong. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni ibu-ibu keluar ni, ibu-ibu ayah yang keluar daripada rumah tadi sembahyang subuh. Cuba tengok anak kita, menantu kita tidur lagi. Betul ke tak betul? Jangan tipu saya, tuan-tuan rahmati Allah. Betul ke tak betul? Betul tak betul ibu-ibu? Tu, ni nak jaga menantu sangat apa? Ni dalam menantu kita tidur di ruang tamu, dalam tidur berdengkur pula tu. Tengok bapak mak mentua dia keluar sembahyang subuh berjemaah, kejap lagi nak dengar kuliah subuh dia. Tidur tuan-tuan rahmati Allah. Tak rasa malu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala tidur rumah mertua saya. Pak mertua saya buka air nak mandi. Bapak mertua saya tiap-tiap pagi mandi, tuan-tuan rahmati Allah. Tak tahu dah mandi wajib ke sunat tu, terserah dia lah tuan-tuan. Tapi tiap-tiap pagi dia mandi, dia buka air. Saya dengar bapak mertua saya buka air, tuan-tuan. Saya bangun duduk pakai kopiah, pegang tasbih subhanallah. Ni menantu tercontoh, tuan-tuan rahmati Allah. Payah dah nak jumpa macam ini. Inilah menantu kiriman Tuhan. Unlimited, tuan-tuan rahmati Allah. Pak mentua saya, tuan-tuan rahmati Allah, bapak mentua saya ajar Quran, tuan-tuan. Betul. Selama berapa bulan? Sebulan je, tuan-tuan rahmati Allah. Sebulan. Pak mentua saya, dia dah tinggal lama dah Quran, tak baca Quran. Tapi kehadiran saya, tuan-tuan rahmati Allah, sebagai menantu yang soleh, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ajar Quran. Saya ajar Iqra. Sampailah boleh baca Quran. Tapi tak betul, saya dekah pak mentua saya, tuan-tuan rahmati Allah. Ni apa dia? Ni.
Hasil daripada saya dekah tu sampai ke hari ni boleh baca Quran dengan rahmat Allah. Siapa tak pandai baca Quran angkat tangan. Diri depan saya nak dekah. Jadi ibu-ibu ayah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lagu tu dah dengan rahmat Allah. Ya, kita ingat apa kita nak belajar ni seronok dah. Belajar ni mesti dengan mujahadah dengan rahmat Allah. Baru dapat ilmu, mesti dengan mujahadah. Saya tuan-tuan rahmat Allah dulu sampai menangis dengan rahmat Allah. Saya baca Quran tuan-tuan ni, kenapa aku baca Quran dengan ustaz asyik tak betul je. Balik pondok menangis seorang-seorang dengan rahmat Allah. Nangis dengan rahmat Allah. Nangis. Saya darjah 1 tak pandai baca Quran. Saya tengok jam tuan-tuan, masuk syuruk saya nak berhenti dah tuan-tuan. Sakit tekak dahaga pula tuan-tuan. Darjah 1 tak pandai baca Quran, darjah 2 tak pandai baca Quran, darjah 3 tak pandai baca Quran, darjah 4 tak pandai, darjah 5 tak pandai, darjah 6 pun tak pandai baca Quran, tak pandai. Mak saya kerja kerani, sibuk kerajaan. Bapa saya kerja bawa pilot darat dengan rahmat Allah. Ni tahu pilot darat? Lori kontena dengan rahmat Allah. Jadi dengan rahmat Allah sibuk. Saya tak ada masa nak baca Quran dengan rahmat Allah. Zaman dulu tak macam lah zaman sekarang. Online ada TikTok, ada Facebook, ada. No. Kalau kira saya taklah zaman dulu macam tuan-tuan yang lebih dulu dah. Cuma zaman dulu saya pun tak ada dah macam itu. Kalau zaman tuan-tuan mungkin lagi berat. Zaman saya tak ada dah. Yang mengajar kat TikTok macam sekarang tak ada. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, nak jadikan cerita saya darjah 6. Darjah 6 saya jumpa dengan ustazah dengan rahmati Allah. Ustazah tu panggil saya Ramadan sini dalam sekolah kelas. Baca doa kunut, nak ambil kertas baca doa kunut. Saya tak pandai. Yang saya tahu alif lam ha Allah. Tu yang saya tahu. Maka diberikan saya doa kunut, saya buat Allah. Ustazah ambil pemadam tu duster dah. Dia ketuk saya punya tangan. Awak pergi kat belakang, awak hafal doa kunut ni. Saya pun dan rahmat Allah pergi kat belakang, sedih. Hafal seorang apa. Tak boleh hafal juga apa lagi. Balik rumah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan rahmat Allah, saya kawan dengan orang baik. Walaupun saya tahu saya ni tak baik, tapi saya kawan dengan orang baik. Kawan saya, dia nak masuk tingkatan 1, dia nak sekolah agama. Saya pun nak ikut dia juga sekolah agama. Tapi saya fikir aku ni tak pandai Quran. Nanti mesti ada interview baca Quran, baca jawi. Aku tak pandai baca mana. Jadi tuan-tuan, cuti bulan 12, cuti darjah 6 tu bulan 12, selama sebulan nak masuk tingkatan 1, saya belajar Iqra 1 dengan kawan saya sendiri dengan rahmat Allah. Saya bagi dia pegang rotan, betul. Dia hidup lagi sampai hari ni tuan-tuan. Saya bagi dia pegang rotan. Saya baca tak betul, dia rotan saya. Kawan, bukan guru yang rotan, kawan yang rotan. Sebaya pula tu tuan-tuan rahmat Allah. Saya baca tak betul, dia rotan saya. Saya baca tak betul, dia rotan lagi saya dengan rahmat Allah. Kalau zaman tu ada TikTok, viral dah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama sebulan tuan-tuan, daripada Iqra 1 sampailah Iqra 5. Kemudian Iqra 5 saya sambung dengan abang dia. Abang dia seorang guru, belajar di Mesir, seorang guru di sekolah. Saya belajar dengan abang dia pula daripada Iqra 5 sampai masuk Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu ayah yang rahmati Allah, selama sebulan saya dah boleh baca Quran. Asalkan kita nak, ibu-ibu sekalian. Ni kadang-kadang lagu semua boleh menyanyi. Dah macam-macam lagu boleh menyanyi tu dengan rahmat Allah. Tapi Quran senyap, sunyi, sepi. Macam kita piramid. Bagi dekat ajiz, tengok jauh, dekat jauh dengan rahmat Allah. Tak boleh baca, tak bunyi. Bagi dekat sudin, Al-Qisah, sang kajian sedang beramai-ramai menghadap dengan Fir'aun dengan rahmat Allah. Dan tak boleh baca. Hari ni kita malu tuan-tuan. Kita ni memang Nabi suruh malu. Malu tu sebahagian daripada iman. Tapi kita tak malu, kita ni tak kena kepada tempat dia, ibu-ibu sekalian. Kita malu orang lain rumah besar, kita rumah kecil, malunya muka.
Orang lain kereta besar, kita kereta kecil, malunya muka. Orang lain bini besar, kita bini kecil, malunya muka. Itu kita malu. Tapi kita tak malu. Kita ni mata celik, tuan-tuan rahmati Allah. La. Kelak-kelip mata kita. Dah macam lampu air dah, tuan-tuan rahmati Allah. Tak boleh baca Quran. Qayyum, juara kori antarabangsa, boleh baca Quran, tuan-tuan rahmati Allah. Buta, lahir-lahir mata buta, boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Kita ni mata celik, tuan-tuan rahmati Allah, tak boleh baca Quran. Ini yang kita kena malu. Budak-budak umur 7 tahun boleh baca Quran. Kita umur 77 tahun, 7 bulan, 7 minggu, 7 hari, 7 minit, 7 saat, tuan-tuan rahmati Allah, tak boleh baca Quran. Malu, tuan-tuan rahmati Allah. Sebagai ibu-ibu ayah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa lagi yang perlu kita buat? Doa, tuan-tuan rahmati Allah. Jangan tinggal doa. Doa ni tuan-tuan, manifesto Allah Ta'ala ni. Walaupun manifesto ni kita dengar macam nak menanah telinga kita, tapi ni manifesto Allah Ta'ala, tuan-tuan rahmati Allah. Allah Ta'ala cakap mesti betul, Nabi cakap mesti betul. Yang tak betul bukan Nabi, itu YB, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Allah Ta'ala bagi tahu? Ud'uni astajib lakum. Mudoalah katanya Allah, nescaya aku perkenankan. Ibu-ibu doa, jangan tinggal doa. Ya Allah, kenapa lah aku ni lembab sangat nak baca Quran, ya Allah. Doa. Sebab ada orang 10 tahun ikrar satu saja. Ada, tak apa. Tak apa. Malaikat tak tanya kenapa tak awak lembab sangat. Tak ada. Yang malaikat tanya kenapa awak tak belajar Quran, tu malaikat tanya. Yelah, kita kadang-kadang ada otak cepat, ada otak lambat. Mungkin yang lambat ni banyak makan semut, hengga pula tu, tuan-tuan rahmati Allah. Lambatlah sikit. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tak apa. Tak wajib pun siapa cepat, siapa dapat, tak ada. Yang penting kita belajar istiqamah. Tak boleh lagi baca lagi. Sehingga Nabi kata, siapa yang baca Quran tergagak-gagak, 2 pahala dia dapat. Tergagak-gagak. Alladhi. Cuba makcik nyanyi, jika kau bertemu aku. Oh, jadi tak tergagak pula. Tapi tak apa, bagi mereka yang tergagak-gagak baca Quran boleh 2 pahala. Tapi kita yang baca lancar nak buat-buat tergagak, tak boleh, tuan-tuan. 2 pahala, ibu-ibu ayah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ibu-ibu, jangan tinggal doa. Doa yang paling baik sebelum buka puasa, itu doa paling baik. Kalau kita tak sempat nak doa, dalam bahasa Kelantan, at least kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni kadang-kadang Bismillah pun baca tak habis. Bismillah pun baca tak habis. Kena pula anak baru masuk sekolah pasti sebulan dah, ustazah ajar doa buka puasa. Allahumma laka jumna wa fika amanna. Bapak dah separuh pinggan nak makan. Anak kata, Abah, ustazah kata nak buka puasa kena makan kurma dulu. Awak makan kurma, ayah nak bertapa. Berat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu ayah yang rahmati Allah, jangan tinggal doa. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Tak pandai bahasa, kalau bahasa Melayu, logat Kelantan pun tak masalah dengan rahmat Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Terbola semua. Oh so ya Allah, maaf banyaklah ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Tak ada masalah. Kalau kita orang tahu, ya Allah, dalam bulan Ramadan ni ya Allah, aku kadang-kadang minum air ya Allah, aku tak puasa. Tak apa dengan rahmat Allah. Kalau kita pandai bahasa Melayu, doa bahasa Melayu. Saya dulu sekolah tamil, doa bahasa India kalau pandai. Ya Allah, ini boleh ya Allah. Siapa dia ya Allah? Quran, mengaji, zikir, ingat analurka. Allah pandai bahasa India, apa boleh. Allah pandai bahasa Cina, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa bahasa Cina. Dulu saya sekolah Chonghua, saya pandai cakap Cina, doa Cina boleh? Boleh. Saya pernah dulu masuk sekolah rendah, main bola tampar. Nama sekolah tu sekolah Chonghua. Dia nak bagi semangat dekat pasukan kawan dia. Chonghua, he, Chonghua, he, Chonghua,
rahmatullah. Ni. Jadi di sekolah Cina boleh cakap Cina, okey? Doa bahasa Cina. Ya Allah, liu supa ya Allah. Cikgu engkau apa? Quran liu kumpak ya Allah. Boleh doa bahasa Cina. Kalau tuan pandai. Ni ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan cakap apa yang tuan-tuan sebut dekat mulut, dalam hati tuan-tuan sekarang ni pun Allah tak tahu. Ya Allah, ustaz dia kata masuk syurga nak berhenti dah sama dia. Itu pun Allah tak tahu. Tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni tak letih ke jeri. Tak letih ke tekak. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, dalam hati tuan-tuan sekarang pun Allah Subhanahu wa taala tahu dengan rahmat Allah. Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan tinggal doa ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan rahmat Allah? Doa adalah sebagai senjata bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar itu dulu lah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maji kat belakang dalam hati, ye dah berhenti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dengan rahmat Allah, tuan-tuan, pagi ni tuan-tuan rahmat Allah, saya sebenarnya wakil daripada Madrasah PU Said dengan rahmat Allah. Saya rasa ibu-ibu ayah yang kenal PU Said siapa dia? Ni PU Said ni juara pencetus ummah musim yang ketiga. Saya musim yang ketiga, PU Said, Dr. Taha, PU Amin, PU Musim, ni. Jadi juara dia PU Said dengan rahmat Allah. Ibu-ibu ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dekat luar ni tuan-tuan rahmat Allah, ada satu produk minuman PU Said. Dia macam minuman Milo juga. Tapi dia ada buah tea. Buah tea ni dia tinggi dengan serat. Baguslah kita bulan Ramadan ni kita boleh amalkan. Dia rasa kenyang selama tuan-tuan rahmat Allah, insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak boleh, saya takut tuan-tuan ni frust, tuan-tuan ni jadi depressed, tuan-tuan naik tingkat 18, tuan-tuan terkejut, saya risau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh tengok dengan rahmat Allah. Dan di situ ada juga tabung infak untuk apa, kokotin 10% tuan-tuan rahmat Allah. Infak tersebut diberikan kepada Madrasah PU Said, dan produk tersebut pun produk PU Said juga tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kat sini belakang saya ni tuan-tuan, ada tabung berkepala merah. Apa maksud dia? Tabung tu kepala dia warna merah, dan dia hanya menerima yang warna merah saja tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Warna biru dia tak terima. Jadi ibu-ibu ayah yang rahmati Allah, nak QR pun boleh tuan-tuan rahmati Allah. Rugi tuan-tuan. Itu saya cakap tuan-tuan bertengok. Ni mudah-mudahan tuan-tuan 10% daripada infak tuan-tuan rahmati Allah untuk kokotin diberikan kepada madrasah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kerana saya pergi Madrasah PU Said di Cemur Perak 3 tahun lepas itu, saya tanya dengan pelajar dia, mana pelajar-pelajar dulu? Dia kata semua dah tak ada. Pergi mana? Semua dah khatam 30 juzuk Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. PU Said ni dia tegah tuan-tuan. Kita ni hari ni je kita semayang 10 malam ta'af ni, yang mulai 4 pagi. Tapi Madrasah PU Said tiap-tiap hari 4 pagi pelajar dia kena bangun, hafal Quran, semayang tahajud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hari. Kita hari ni pun mata dah ngantuk tuan-tuan Allah. Dah macam minum ketum lah tuan-tuan, mata ngantuk dengan rahmat Allah. Jadi dengan rahmat Allah, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Salah silap perkataan tugur hati, saya mohon maaf. Sebab saya bimbang takut tuan-tuan ada yang datang daripada jauh. Saya rumah saya belakang ni tuan-tuan rahmat Allah. Apa nama tempat mu belakang ni? Kampung aku ada. Betul. Kajang tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa?